A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bidawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu wa ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhati wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardh. Wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'inun wa qad kana aqaddimu ilaika bayna yaday dzalika kullih. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya sayyidana ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi an yakshifa an basari wa basirati. Allahumma fashaffi'hu fiyya. Allahumma nawwir qalbi binuri ma'rifatika wa hidayatika hatta afhama ma aqulu yarhamu ma aqulu yantafi'u ma aqulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Allah sallallahu ta'ala. Kita mulakan sesi kita pada hari ini, yakni sesi yang kedua, dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kitab kita lagi, iaitu kitab terjemahan Al-Aqidah At-Tahawiyah, susunan bagi Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang terdahulu yang telah kita baca, ini Imam At-Tahawi memulakan kitab beliau dengan menyebut beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu innallaha wahidun la syarikalah wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuhu. Qadimun bila ibtida'in, daimun bila intiha'in, la yafna wa la yabidu wa la yakunu illa ma yuridu. Itu yang telah lepas yang kita baca. Dan kita sambung pada hari ini pada perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau berkata, la tablughuhul awhamu wa la tudrikuhul afhamu wa la yushbihul anamu wa la yushbihu al-anama. La tablughuhul awhamu, maksudnya waham-waham, yakni khayalan-khayalan, tidak dapat menjangkaunya. Wala tudrikuhul afhamu, dan kefahaman-kefahaman tidak dapat mencapainya. Wala yushbihul anamu, dan tidak menyerupai makhluk-makhluk. Ini perkataan ini adalah lebih kepada sifat Allah Subhanahu wa taala berkait dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kalau kita tengok permulaan bagi perkataan beliau ini,
La tablughuhul awhamu. Tidak mencapai ataupun tidak menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Awhamu ali waham. Waham ini ialah khayalan yang terdapat pada otak kita. Kalau kita belajar ilmu tasyrih, Allah Ta'ala menjadikan beberapa panca indera yang ada pada kepala kita, yang duduk di kepala kita. Yang pertama sekalinya, yang di hadapan kepala kita ini, di atas pada hubung-hubung kita sedikit, iaitu yang dinamakan sebagai khayaliyah. Khayaliyah. Atas sini sikit saja. Tujuannya adalah dengan ada panca indera khayaliyah ini dapat kita khayal suatu benda. Dan yang pastinya sesuatu yang kita khayalkan itu mestilah ia pernah kita dapat akan dia dengan panca indera luar kita, iaitu sama ada dengan mata ataupun dengan telinga kita. Mata pernah tengok, telinga pernah dengar, hidung pernah bau, mulut pernah rasa, dan juga seluruh badan kita rasa dengan kulit. Itu. Kalau kita simpulkan semula berkait dengan panca indera badan kita, kita akan dapati bahawasanya Allah Ta'ala melengkapkan kita dengan 13 panca indera yang besar-besar. Yang kita kata yang pokok-pokok ada 13. 5 di luar badan kita, 5 lagi duduk di dalam kepala kita, dan 3 duduk pada hati kita. Yang 5 duduk pada luar badan kita ni, iaitu mata untuk nak melihat. Dengan mata kita dapat melihat, panca indera mata. Telinga dapat dengar, lidah dapat rasa, zauq, dan hidung dapat cium bau, dan seluruh kulit kita untuk dapat rasa juga. Rasa kulit dengan rasa lidah beza. Rasa pada sifat makanan itu lidah. Rasa pada kulit itu ialah seperti rasa panas, ataupun lembut ke, sejuk ke, begitu. Dan 5 pula panca indera yang Tuhan letakkan pada kepala kita. Yang pertama sekalinya, yang depan sini kita panggil sebagai khayaliyah. Dengan ada panca indera khayaliyah inilah kita dapat khayal suatu benda. Sebab tu kalau nak khayal, dia biasa letak tangan atas kepala. Begitu. Dan yang pastinya ialah apa yang dikhayalkan oleh seseorang itu adalah perkara yang pernah dia tengok, pernah dia dapat dengan mata, dengan telinga, dengan hidung dia, dengan rasa dia, dan dengan rasa yang terdapat pada seluruh badan dia, dengan kulit. Tak akan dapat seorang itu khayal sesuatu yang dia tidak pernah dapat dengan anggota panca indera luar yang 5 tadi. Tak boleh. Itu nak menunjukkan sempitnya khayalan tersebut. Begitu juga selepas daripada itu atas daripada khayal tadi, ada satu panca indera lain yang atas sedikit pada atas ni, dia panggil al-wahimah. Wahimah ni yang disebut oleh
Imam Abu Ja'far Tahawi, la tablughuhul awham, tidak dapat mencapai akan Allah Ta'ala itu dengan wahimah kamu, dengan waham. Waham ni maknanya yang kita tuduh-tuduh. Yang tuduh-tuduh tu maknanya yang kita sengka-sengkakan. Itu makna waham. Khayal lain, wahimah lain. Khayal, benda yang kita khayalkan, benda yang kita khayal. Tuduh lain. Tuduh ni misalnya kita tengok suatu benda. Kita tengok seorang berjalan dalam keadaan dia buruk misalnya. Kita pun tuduh, ini orang jahat ni mungkin. Orang ni orang gila ni. Itu tuduhan kita panggil. Khayal ini dia bukan tuduh. Khayal ini, misalnya kita khayal, kita tengok orang naik kereta besar, kita letak kita yang naik kereta besar, kita khayalkan kita naik kereta besar itu. Seronoknya, apanya, begitu. Itu makna khayal. Itu berbeza antara khayal dengan waham. Waham ni kita tengok suatu benda, kita tuduh. Dan tuduhan yang kita buat itu mestilah berdasarkan kepada pengalaman kita yang pernah tengok. Sebab apa kita boleh kata seorang yang keadaan buruk itu, ni orang jahat, orang penagih dadah misalnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita pernah tengok orang begitu. Ini jenis karakter dia, karakter orang jahat. Ini karakter dia orang yang penagih dadah, begini. Jadi apabila kita tengok seorang tu yang berjalan, ni orang jahat ni, padahal kita tak tahu lagi usul periksa dia, kita tak tahu yang mana betul atau tidak. Tapi kita tuduh dia dengan apa yang kita pernah dapat, dengan telinga kita, dengan mata kita, dengan itu. Dengan sebab itu datang tuduhan auham. Auham ini maknanya tuduhan-tuduhan, sengka-sengka itu. Itu beza antara khayal dengan waham. Itu beza dia. Dan atas sedikit daripada kepala kita, atas lagi di tengah-tengah sana, nak ke belakang tu sikit, ada satu panca indera lain yang nama dianya ialah mufakkirah. Ini kita belajar hari ini. Kita masukkan sedikit berkait dengan ilmu tasyrih, ilmu kaji hayat. Dalam bahasa orang putih dia panggil anatomi. Ini anatomi ini penting bagi orang yang nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala juga. Mufakkirah ialah satu panca indera yang mana dengan mufakkirah ini kita dapat fikir suatu benda. Misalnya kita campur gula, campur tepung, kemudian campur gula sedikit, campur tepung, campur garam, campur air, jadi apa? Jadi cekodok. Itu kita dapat itu dengan fikir. Macam kita fikir 1 + 1 sama dengan 2. Itu guna akal. Itu bukan 1 + 1, bukan guna khayaliyah, dan juga bukan guna wahimah, bahkan guna akal. Akal itu yang kita panggil sebagai mufakkirah. Mufakkirah ini sebenarnya hujung bagi akal. Akal sebenarnya duduk di hati tu. Akal sebenar. Sebab tu kalau kita i'tiqad itu dengan akal, bukan dengan otak kita. Tak pegang hati kita, itu maknanya i'tiqad kita dengan akal. Akal tu dia punya akal dia duduk pada hati. Sebab tu i'tiqad itu dengan hati, bukan dengan mufakkirah. Tapi mufakkirah itu akal yang duduk pada kepala ini, dia hujung bahagian akal. Bahagian akal juga. Tetapi hujung bahagian akal, dia proses dekat situ dulu, kemudian baru pegang, kemasnya pada hati tu. Jadi begitu. Dan panca indera yang keempat yang ada pada kepala kita ialah yang dipanggil sebagai hafizah zakirah. Di sebelah belakang sekali kepala kita.
Dia panggil hafizah zakirah. Hafizah zakirah ini tempat memori, tempat kita simpan apa-apa ingatan kita. Macam mana kita boleh ingat sesuatu benda daripada kecil kita dulu hingga sekarang pun masih ingat lagi. Bagaimana kita boleh ingat misalnya masakan mak kita, rupa mak kita macam mana. Semuanya tu sebab disimpan pada memori. Dia panggil hafizah zakirah. Kalau tak disimpan pada memori, kita tak akan ingat. Tapi apa yang paling pentingnya ialah satu lagi panca indera yang duduk pada seluruh badan kita. Nama dia dia termasuk di dalam otak juga. Nama dianya ialah hissul mushtarak. Hissul mushtarak. Ini terjemahan bagi guru saya. Dia terjemah sebagai kamera. Dia terjemah sebagai kamera. Maknanya setiap badan kita ada kamera dia masing-masing. Macam mata kita ada baginya kamera. Mata itu satu, tapi kamera duduk pada mata itu satu. Mata itu untuk nak melihat. Tapi sekiranya kamera tak tangkap, tak ambil gambar dia, nescaya kita hanya tengok saja dan tak akan ingat. Dia tak akan simpan. Begitu juga kalau masakan. Apabila kita makan, rasa dengan lidah kita masakan tadi sedap ke tak sedap. Dan dia tangkap kamera yang ada pada lidah kita, dia tangkap dan disimpan dalam memori. Begitulah juga kalau kita dengar sesuatu, kita dapat ingat benda itu, dapat dengar terasa, masih dengar lagi. Padahal dia dah tangkap telinga, kamera yang ada pada telinga dia tangkap, disimpan di memori. Memori itu adalah tempat simpan, tapi mesti ditangkap dulu oleh hissul mushtarak, baru boleh simpan. Kalau tidak, kita tengok sekali lalu saja, kemudian tak ingat. Kita rasa sekali lalu saja, tak ingat. Kita dengar sekali lalu saja, tak ingat. Kita cium bau sekali lalu saja, kemudian tak ingat. Sebab apa? Sebab kamera tak tangkap. Ini. Dan ada 3 lagi panca indera kita yang duduk pada hati. Nanti kita akan bincang lebih lanjut nanti, InsyaAllah. Cuma kita sebut 10 dulu. Sebab panca indera yang duduk di hati itu lebih kepada ilmu tasawuf. Cuma dalam usuluddin, apa-apa sahaja yang diperolehi oleh panca indera, sama ada yang duduk di hati, ada satu yang nama dia khatirah. Khatir, lintasan. Ada satu lagi namanya akal. Dan ada satu lagi yang dia panggil sebagai basirah. Dia panggil sebagai basirah. Itu untuk tangkap zauq. Yang kita biasa dengar ahli tasawuf, yang mana mereka itu dibukakan bagi mereka basirah untuk nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahagian kenal Allah Taala melalui makrifat itu. Makrifat zauq itu ialah dapat orang tasawuf melalui zauq yang ada pada basirah itulah. Jadi semua, tak kira sama ada basirah ataupun khatirah ataupun akal ataupun khayaliyah ataupun wahimah ataupun mufakkirah ataupun hafizah zakirah ataupun hissul mushtarak ataupun mata, telinga, hidung, mulut, lidah tadi dan juga kulit, seluruh kulit kita, semuanya itu Allah Ta'ala ciptakan untuk nak mendapatkan makhluk, bukan untuk nak mendapatkan Allah Ta'ala. Tak boleh sekali-kali. Semua yang Allah Ta'ala cipta ini tidak dapat bagi kita Tuhan, tak boleh. Tak dapat kenal dengan dia Allah Ta'ala, tak boleh. Walaupun dengan basirah sekalipun, tak dapat juga. Sekiranya Allah Ta'ala buka mata hati kita, basirah tu orang terjemah sebagai mata hati pun, itu bukan Allah Ta'ala lagi.
Walaupun orang tasawuf yang kita kata dekat dengan Allah Ta'ala sekalipun, apabila dia bukakan mata basirah, mata hati dia, dapat dia kenal Allah Ta'ala dengan zauknya, dengan wujdannya, dengan halnya, apa-apa sekalipun, itu bukan Allah Ta'ala lagi. Itu yang kita panggil sebagai mazhar sahaja. Mazhar. Sebagaimana yang diperolehi oleh anggota badan kita, yang kita namakan sebagai dalil. Dalil itu. Cuma bagi orang tasawuf, dia panggil sebagai mazhar. Cermin dia panggil. Cermin untuk nak dapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukannya dapat hakiki Allah Ta'ala, tidak. Itu nanti kita akan bincang. Cuma perbincangan kita hari ininya ialah kataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, la tablughul awham. Tidak mendapat, menyampai. Balagha maknanya menyampaikan akannya oleh waham-waham. Tidak menyampaikan akannya, akan kepada Allah Ta'ala itu waham-waham. Kita tak boleh apatah waham mufakkirah sendiri, ataupun anggota yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu basirah sendiri pun takkan dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waham lagi jauh lah. Sebab waham ini cuma untuk kita, wahimah untuk tuduh-tuduh yang begini ke. Sebab tu kita tak boleh nak tuduh Tuhan begini, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita nak sengkakan Allah Ta'ala bagian-bagian, tak boleh. Dengan sebab Tuhan kita itu tidak dapat. Dengan mana panca indera kita yang ada pada tubuh kita tak akan dapat. Dengan sebab Tuhan buat panca indera itu bukan nak dapat dia, cuma nak dapat bagi makhluk sahaja. Dengan kenal bagi makhluk itu, fa khalaqtul khalqa fa bihi arafuni, maka aku jadikan makhluk ini, dan dengan makhluk ini mereka dapat kenalkan daku. Tu kata Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Wala tudrikuhul afhamu, dan tidak memperolehi, tidak mendapat akan Allah Ta'ala itu afhamu, oleh kefahaman ni yang macam kita kata tadilah, yang mufakkirah tadi. Mufakkirah. Tak boleh dapat mufakkirah, maknanya fikiran otak kita tak boleh. Sekali-kali kita nak fikir Allah Ta'ala ni macam mana zat dia, fikir, tak boleh. Sebab Sayyidina Abu Bakar dia kata, la tudrikuhul absar. Kataan Sayyidina Abu Bakar, al-ajzu an darakil idraki idrakun. Itu perkataan Sayyidina Abu Bakar. Al-ajzu an darakil idraki idrakun. Lemah daripada darakil idraki, mendapat oleh pendapat itu, oleh idrak, oleh segala panca indera itu. Apabila lemah segala panca indera untuk nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, idrakun, itulah yang dinamakan sebagai dah dapat dah tu. Maknanya Tuhan tidak sama. Kalau kita dapat Tuhan ni bagian, kita kata ini Tuhan, itu akan jadi kufur nanti. Sayyidina Ali dia sambung kataan Sayyidina Abu Bakar, wal bahthu an kulli sirri dhatihi isyrakun. Dan sekiranya kita cari al-bahthu an kulli sirri dhatihi, kita cari lagi, sedangkan otak kita tak boleh dah. Tak boleh. Kita cari lagi, isyrakun, akan bawa kepada syirik Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala. Sebab apabila panca indera kita tidak dapat, kita cuba juga cari, kita tak dapat nak fikir macam mana zat Allah Ta'ala bergian ke daripada mana ni, daripada mana, tiba-tiba akal kita tidak dapat, dan kita cuba juga untuk dapat, nescaya kita akan jumpa satu natijah. Dan natijah tersebut, kalau kita kata Tuhan, itu yang akan bawa kepada syirik. Jadi tidak dapat itu, Sayyidina Abu Bakar kata, itulah sebenar dapat dah.
Sebab akal kita tidak akan dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hakikat zat dia? Tak boleh. Jadi dengan kita fikir kepada alam ini, kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya Tuhan itu tidak sekali-kali dapat ataupun tidak sekali-kali sama dengan makhluk. Kalau selagi kita boleh dapat sesuatu benda itu, maknanya yang kita dapat itu ialah makhluk. Itu adalah sedikit sebanyak berkait dengan perbincangan Usuluddin berkait dengan panca indera kita. Wala yushbihul anamah, dan sekali-kali ia tidak sama dengan anam, maknanya makhluk ini. Dan dia tidak menyerupai makhluk-makhluk al-anam. Ialah apabila semua panca indera kita hanya boleh dapat makhluk saja. Dan sekali-kali tidak akan dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala itu pasti tidak sama dengan makhluk. Sebab apa yang didapat oleh panca indera ialah makhluk. Jadi apa yang natijah yang kita dapat berkait dengan makhluk ini, kalau kita kata itu Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan bawa pada kufur. Nabi kata tafakkaru fi khalqillah, fikir olehmu kalau kamu nak dapatkan Allah Taala, fikirkan pada makhluk. Wala tafakkaru fillah, jangan sekali-kali kamu fikir pasal Allah, pada Allah Taala. macam mana dia habis di situ. Hayyun la yamutu, qayyumun la yanamu, khaliqun bila hajatin, razikun bila mu'natin, mumitun bila makhafatin, ba'ithun bila masyaqqatin. Seterusnya Imam Abu Ja'far At-Tahawi dia melanjutkan lagi perkataan susunan akidah dia yang kita tengok di sini amat mudah. Maksudnya hayyun, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan hidup. Dia Allah Maha hidup, dan tidak ada mati. La yamut, mana tidak ada, tidak akan kena bagi Allah Ta'ala itu sifat mati. Qayyumun la yanamu, maha mengendali dan maha mengurus seluruh alam ini. La yanamu, dan tidak pernah tidur. Bila khaliqun bila hajatin, dan ia Allah Ta'ala maha pencipta yang menciptakan makhluk tanpa berhajat atau memerlukan makhluk tersebut. Razikun bila mu'natin, dan ialah yang maha pemberi rezeki tanpa sebarang kesusahan, kesulitan. Mumitun bila makhafatin, dan dia maha mematikan makhluk tanpa pernah rasa takut. Ba'ithun bila masyaqqatin, dan maha membangkitkan makhluk daripada kematian tanpa ada kesulitan baginya. Ini ialah seterusnya kalau kita tengok hayyun, ini adalah sifat Allah Ta'ala. Dalam sifat 20 dia sebut sebagai sifat hayat. La yamutu, dan tidak sekali-kali ia menerima mati. Tak ada atau kena bagi Allah Ta'ala sifat mati. Mati ini ialah bagi sesuatu yang ada roh ataupun sesuatu yang tak ada roh, kena bagi dia sifat mati. Qayyumun la yanamu, la yanamu. Qayyum maknanya mendirikan, dengan mengadakan setiap sesuatu dengan sendirinya. Itu makna qayyum.
tanpa ada ataupun perlu sebarang pertolongan. Itu makna qayyum. Allah Ta'ala lah qayyum, yakni mendirikan, mengadakan segala sesuatu dengan sendirinya tanpa ada perlu pertolongan. Qayyum, la yanamu, dan dia tidak bersifat dengan tidur. Walaupun mukaddimah tidur sekalipun tak ada bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak terkena bagi Allah Ta'ala itu sinah. Sinatun itu ialah mukaddimah an-naum, iaitu permulaan mengantuk yang kita panggil. Wala naum, dan bukan Allah Ta'ala itu tidur. Khaliqun bila hajatin, Allah Ta'ala menciptakan makhluk ini bila hajatin, tanpa ada hajat dia kepada makhluk. Qayyum ini ialah sifat bagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Kalau kita tengok pada sifat 20, khaliqun bila hajatin, dan Allah Ta'ala khaliq bila hajatin. Ini ialah sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khalaqal khalqa. Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala termasuklah juga di dalam sifat kudrat dalam perbincangan bagi sifat 20 bagi Asy'ariyah. Imam Abu Hasan Asy'ari. Khaliqun bila hajatin, Allah Ta'ala menjadikan, bersifat dengan pencipta, penjadi. Bila hajatin, tanpa perlu hajat pada suatu benda. Bila hajatin, tanpa ia berhajat kepada benda tersebut untuk dia buat, ataupun dia bukannya buat suatu itu kerana dia nak mengambil faedah bagi suatu tersebut. Macam perbincangan yang hangat sekarang ini, yang ada yang orang kata Allah Ta'ala itu mencipta arash, kemudian dia duduk di atas arash. Ada setengah daripada i'tiqad yang rosak. Dia kata macam mana? Dia kata, apa peliknya sekiranya Allah Ta'ala kalau dia cipta arash, kemudian dia duduk atas arash, apa peliknya? Dia kata betul lah, sebelum ada arash tu Allah Ta'ala dah ada. Tapi apa peliknya kalau Allah Ta'ala ciptakan arash, kemudian dia duduk atas arash? Begitu dia cakap. Setengah daripada i'tiqad yang rosak. Dia nak menetapkan dengan makna istawa itu dengan makna Allah Ta'ala bersemayam ataupun duduk di atas arash. Kalau Allah Ta'ala mencipta makhluk, kemudian dia ambil faedah. Kalau cipta arash, kemudian dia duduk atas arash, maknanya dia ambil faedah atas perbuatan dia itu, ciptaan dia. Itu tak boleh. Itu yang kita katakan sebagai mengambil faedah itu. Mana-mana makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, tak ada bagi Allah Ta'ala itu dia ambil faedah. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah ditakwilkan dengan makna istawa itu dengan makna menguasai ataupun mentadbir. Istawa dengan makna menguasai ataupun mentadbir. Itu dengan makna yang lebih diterima dari segi akal dan tidak menyalahi bagi syarak. Boleh diterjemahkan begitu. Sebab ditakuti kalau tidak terjemah, orang yang datang selepas daripada itu yang tidak faham tentang perkataan Arab, dia akan pegang dengan perkataan yang salah nanti, kefahaman yang salah. Sebab tu dibetulkan fahaman tadi oleh khalaf. Salaf dan khalaf dia betulkan. Razikun bila mu'natin, dan Allah Ta'ala itu memberi rezeki bila mu'natin, tanpa ia rasa susah. Maha pemberi rezeki tanpa sebarang kesusahan bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang mengatur segala-galanya, daripada sekecil-kecil benda dan sebesar-besar benda.
semuanya di bawah tadbir Allah Ta'ala. Termasuklah tadbir Allah Ta'ala itu ialah Allah Ta'ala memberikan rezeki bagi setiap yang ada rezeki tanpa ada rasa susah sedikit pun. Ini nak menunjukkan kaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kaya sungguh. Mumitun bila makhafatin, dan ialah yang mematikan. Ialah Allah Ta'ala yang maha mematikan makhluk tanpa rasa takut. Allah Ta'ala bersifat dengan mumit, yakni yang mematikan bagi makhluk. Semua makhluk ini Allah Ta'ala matikan dia tanpa rasa takut. Takut pada apa ni? Setengah daripada makhluk kita, apabila kita buat sesuatu, dapat kita sesuatu, kita takut hilang dia. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita ambil faedah daripada makhluk tadi. Misalnya ada bagi kita duit, tiba-tiba kita jaga duit tadi dengan baik, kita simpan dari duit. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita takut hilang. Pasal apa kita takut hilang? Sebab kita takut kita tak boleh ambil manfaat. Apabila hilang, tak ada lah manfaat pada duit tadi. Tak boleh adalah kita nak ambil manfaat pada duit apabila hilang. Begitu juga Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan makhluk, dan ia mematikan. Daripada awal lagi Allah Ta'ala menjadikan makhluk bukan dengan mengambil faedah atas makhluk tadi. Dan ia mematikan dengan tanpa rasa takut. Takut pada berlaku kekurangan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada yang begitu. Maknanya apa yang Allah Ta'ala buat, tidak sekali-kali dia ambil faedah. Dengan sebab itulah mumitun bila makhafatin, dia mematikan makhluk ini tanpa ada rasa takut. Takut bagi kekurangan selepas daripada hilang perkara tersebut. Seperti apa? Misalnya tidak, Allah Ta'ala itu tidak bimbang. Apabila dia matikan, tak ada lagi orang sembah dia ke. Mana tidak bimbang Allah Ta'ala. Tidak perlu bukan kepada makhluk untuk sembah dia. Untuk nak taat kepada dia, tak perlu. Walaupun kata ulama, dan ini yang kita pegang pada akidah kita, sekiranya semua makhluk ini taatkan kepada Allah Ta'ala, tak ada seorang pun yang kufur atau syirik pada Allah Ta'ala, tidaklah menambah bagi kemuliaan Tuhan. Tidak. Keesaan, ketinggian, kebesaran, kemuliaan tak tambah. Dan kita andaikan sekiranya semua makhluk ini kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidaklah jadi kurang bagi kemuliaan dia, jadi kehinaan bagi dia. Kalau sekiranya semua makhluk ini maksiat pada Allah Ta'ala, kufur pada dia, tidak tambah. Sebab Allah Ta'ala itu tidak perlukan kepada makhluk ini, tidak perlukan kepada makhluk, dan tidak sekali-kali ia berhajat kepada makhluk untuk nak meninggikan dia, untuk nak menyempurnakan dia. Sebab apa? Sebab zat dia dah sempurna. Sebab zat dia tu dah sempurna. Kalaulah Allah Ta'ala memerlukan bagi makhluk, memerlukan doa makhluk ke, untuk berdoa kepada dia, itu maknanya kekurangan. Jadi apabila kita berdoa pada Allah Ta'ala misalnya, adalah untuk diri kita. Apabila tak ada manfaat kembali pada Allah Ta'ala. Begitulah juga apabila kita taat pada Allah Ta'ala, solat ke, puasa ke, itu semata-mata untuk siapa tu? Untuk diri kita, bukannya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Bahkan Allah Ta'ala ini sangat murah dia dengan kita dapat buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rezeki yang dia bagi kepada kita. Semuanya adalah dengan kurnia Tuhan dan tidak satu pun kembali kepada dia. Bahkan kita buat ibadah itu adalah untuk diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebut dalam kitab Hikam berkait dengan Ibn Athaillah, dia kata Allah Ta'ala mewajibkan bagi kita kewajipan. Jadi seolah-olah kewajipan tadi untuk Tuhan mewajibkan kita masuk syurga dia. Bukan untuk nak menyusahkan kita, tidak. Bahkan seolah-olah macam Tuhan letakkan bagi kita kewajipan solat, kewajipan untuk puasa. Seolah-olah untuk sebagai Allah Ta'ala mewajibkan bagi kita untuk masuk syurga dia, masuk dalam rahmat dia. Itulah nak menunjukkan bagi kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ba'ithun bila masyaqqatin, dan ia membangkitkan makhluk ini daripada kematian. Yang tadi Allah Ta'ala mematikan tanpa rasa takut-takut. Tak ada bagi Allah Ta'ala rasa takut-takut. Dan Allah Ta'ala membangkitkan pula manusia daripada mati itu bila masyaqqatin, tanpa ada masyaqqah sedikit pun, tanpa ada kesusahan sedikit pun. Bagaimana Allah Ta'ala mulakan manusia ini, makhluk ini dengan tiada, dan Allah mudah bagi Allah Ta'ala untuk nak hilangkan dia, matikan dia, dan mudah bagi Allah Ta'ala untuk nak membangkitkan dia. Itu kuasa Allah Ta'ala tu, dengan kuasa penuh, mutlak. Kalau ada sebarang soalan berkait dengan usuluddin ataupun tasawuf, boleh dibangkitkan dalam ruang ini melalui mesej nanti. Kita sambung lagi. Wa ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi. Ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi. Maksudnya dia senantiasa bersifat dengan seluruh sifat-sifatnya tersebut secara qadim. Qadim tu yang kita dah bincangkan pada siri yang pertama tu. Yang ini semua Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala itu bersifat dengan qadim. Sebagaimana qadim zat dia. Qadiman qabla khalqihi, sebelum dia menjadikan makhluk. Qadim tu maknanya tak ada permulaan bagi sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana tak ada permulaan bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna qadim, qidam. Senantiasa Allah Ta'ala, mazala makna senantiasa Allah Ta'ala bisifatihi, dengan segala sifat-sifatnya yang mulia dan yang maha tinggi. Qadiman, sejak azali lagi, iaitu secara qadim. Qabla khalqihi, sebelum ia menjadikan makhluk. Lam yazdad biqaunihim syai'a, dan tidak bertambah sifat-sifatnya biqaunihim syai'a, dengan sebab wujudnya makhluk-makhluk ini tidak bertambah. Bukannya Allah Ta'ala itu baru ada sifat pencipta lepas daripada dia menciptakan makhluk, tak. Lam yakun qablahum min sifatihi, dengan sifat-sifat yang baru yang tidak pernah disifatinya sebelum daripada ini, sebelum daripada dia buat makhluk ini. Tak ada, kita kata tak ada sifat itu sebelum daripada Allah Ta'ala menjadikan makhluk, tak.
Apa yang penting yang kita perlu pegangnya ialah segala sifat sempurna itu adalah milik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sesuatu pun sifat yang sempurna melainkan ia sifat Tuhan. Sifat pencipta itu dah ada pada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada dia cipta makhluk. Sifat pemberi rezeki, pemurah ke apa ke, dah ada pada Allah Taala sebelum daripada dia cipta makhluk. Dah ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, pemurah, pemberi rezeki sekalipun, mematikan, menghidupkan, sebelum daripada ada makhluk ini dah ada sifat tersebut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bagi kita sahaja jelas sifat tersebut apabila Allah Taala menzahirkan sifat memati itu, jadilah ada jelas bagi kita Tuhan itu bersifat dengan mumit, yang mematikan. Apabila Tuhan menghidupkan sesuatu, jadi jelas bagi kita dengan dalil pada sesuatu itu, kita ambil dalil bahawasanya Allah Ta'ala lah yang menghidupkan sesuatu. Padahal sifat itu asal lagi ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa khalaqtul khalqa, maka aku jadikan makhluk ini, fabihi arafuni, dengan makhluk ini makhluk dapat kenalkan aku. Padahal bukannya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat mematikan, menjadikan, itu baru, tidak. Dah ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana semua sifat itu dikira sebagai sifat sempurna. Dengan itu kita i'tiqad. Ini i'tiqad yang paling besar ni, yang kita katakan awal-awal sekali apabila kita mula belajar tentang nak kenal Allah Ta'ala. Awal-awal sekali di dalam sifat 20, kalau kita baca matan bagi Ummul Barahin, ataupun syarah bagi matan Ummul Barahin, awal-awal sekali tuan pengarang kitab dia akan sebut bahawasanya wajib kita i'tiqadkan segala sifat yang sempurna itu ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sabit pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu milik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tak ada satu pun sifat yang naqais, sifat yang kekurangan. Itu mula-mula sekali yang kita wajib pegang secara ijmali, dia panggil. Secara umum dalam hati kita, Tuhan itu bersifat dengan segala sifat sempurna. Itu mula-mula sekali. Dan tak ada bagi Allah Ta'ala sifat kekurangan, walaupun satu sekali pun tak ada. Ini sebelum daripada dia jadikan makhluk, begitu dah. Semasa dia jadikan makhluk pun begitu, dan selepas dia jadikan makhluk pun begitu juga. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu permulaan bagi akidah kita. Dia ada dua bahagian. Satu yang kita pegangkan berkait dengan Allah Ta'ala ini, i'tiqadkan dengan secara umum, borong. Iaitu kita pegang tiada satu pun sifat yang kita kata naqais, yang tidak sempurna, ataupun sifat lemah bagi Allah Ta'ala. Bahkan segala sifat sempurna itu milik bagi Allah Ta'ala. Itu mula-mula secara ijma'. Dan bagi Abu Hasan Al-Asy'ari, dia kata wajib bagi kita untuk tahu beberapa sifat secara tafsir yang kita belajar. Ada yang disebut sebagai sifat 13, ataupun sifat 20, ataupun sifat 22, ataupun sifat 24. Dan ada sampai 26 sifat yang kita sebut, yang kita belajar, yang orang sebut sebagai sifat 20 tu. Jadi yang sifat 20 itu ialah sifat yang wajib kita tahu secara satu-satu.
Adapun secara umumnya segala sifat sempurna itu milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Tahawi, madzala bi sifatihi qadiman, senantiasa sifat dia itu, sifat bagi Allah Taala itu qadim, tak ada permulaan bagi dia, dengan sebab sifat itu ada pada zat. Jadi zat itu apabila zat Allah Taala qadim, sifat Allah Taala pun qadim juga. Zat Allah Taala sempurna, sifat Allah Taala pun sempurna juga. Qabla khalqihi, sebelum dia jadikan makhluk dah ada dah sifat Allah Taala itu. Lam yazdad biqaunihim syai'a, tidak bertambah sedikit pun dengan sebab makhluk ini sesuatu. Tidak bertambah dengan sebab ada makhluk baru ada sifat tak ada. Bukan begitu. Lam yakun qablahu min sifatihi, yang bukan jadi sifat dia sebelum daripada Tuhan jadikan makhluk tu. Jadi bukannya ada baru ada sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat sama ada sifat yang kita kata sifat ma'ani, sifat yang menjadikan bagi makhluk baru ada. Tidak. Tak boleh begitu. Salah. Semua sifat sempurna adalah milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sedikit lagi. Kemudian ada satu soalan. Ini berkait dengan fiqh ni. Soalan berkait dengan fiqh. Kalau boleh, pertanyaan itu biarlah berkait dengan usuluddin ataupun berkait dengan tasawuf pun tak apa. Sebab usuluddin ni dia lebih berkait dekat dengan tasawuf. Jadi dengan sebab kita baca kitab ni, kitab usuluddin, jadi lebih baik soalannya berkumpul di sekitar usuluddin saja. Kita sambung lagi, iaitu bab sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu berkata, wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Maksudnya ini dalam bab sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dia, yakni Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifatnya, sifat-sifatnya sejak azali. Azali, qadim itu sebenarnya ialah makna yang sama. Makna yang sama. Setengah daripada ulama dia membezakan azali dengan qadim. Qadim itu tak ada permulaan, azali maknanya tak ada kesudahan. Begitu. Seolah-olahnya begitulah. Tapi muafakat ulama azali dengan qadim ini ialah sama saja makna dia. Sebagaimana Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat-sifatnya sejak azali, tak la nihayah, tidak ada kesudahan bagi sifat dia, wala bidayah, dan tidak ada permulaan bagi sifat Allah Ta'ala. Begitu juga dia akan terus bersifat. Kadzalika la yazalu 'alaiha, dia akan terus bersifat dengan sifat-sifat tersebut secara abadi tanpa penghujung bagi sifat-sifatnya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Tak ada awal bagi zat Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada awal bagi, sebagaimana tak ada awal bagi zat, tak ada awal bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak ada akhir bagi sifat Allah Taala, sebagaimana tidak ada akhir bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada akhir. Walaupun sebelum ada makhluk, Tuhan belum ciptakan makhluk sebagaimana yang kita kata sebelum ini, awal-awal makhluk yang Allah Taala jadikan iaitu ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sebelum daripada Allah Ta'ala ciptakan awal-awal makhluk pun, Allah Ta'ala ada bersifat dengan segala sifat sempurna yang azali. Begitu juga selepas daripada Allah Ta'ala ciptakan makhluk dan Allah Ta'ala menghapuskan segala makhluk, mematikan segala makhluk, masih lagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifatnya yang qadim lagi azali tadi. Tidak ada sebarang kekurangan bagi sifat-sifat tersebut. Sebagaimana yang berlaku pada makhluk. Allah Ta'ala ciptakan dia dan akhirnya akan ada baginya sifat bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Macam yang Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allah Ta'ala ciptakan manusia ini daripada lemah, kemudian dia jadi kuat, kemudian lemah balik. Itu maknanya bertukar. Sifat makhluk ini senantiasa berubah-ubah, bertukar sifat dia. Sifat yang berubah. Itu nak menunjukkan dia itu makhluk dan juga lemah dia. Berubah itu tanda lemah. Kalau Allah Ta'ala berubah, itu maknanya lemah. Berubah itu makna lemah. Berubah itu sendiri pun itu menunjukkan lemah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tidak menerima perubahan bagi zat dan sifat Allah Ta'ala, sama ada sebelum daripada buat makhluk, ketika buat makhluk, ataupun selepas daripada dia mengadakan makhluk ini. Itu yang kita kena pegang. Jadi akidah penulisan bagi akidah Tahawiyah ini ialah bentuk akidah yang ringkas. Ringkas saja. Akidah tu sama dia panggil. Penulisan akidah yang ringkas, yang mudah untuk kita pegang. Yang mudah dan dia tidak sebagaimana yang kita belajar sifat 20 itu. Sifat 20 dia lebih teratur dari segi susunan sifat. Untuk nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini semata-mata ulama-ulama dahulu dia nak mudahkan bagi orang pegang akidah berkait dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perkataannya pun mudah sahaja. Pegang seolah-olah bagi makan, untuk kita telan saja. Tak ada untuk nak bincang perkara yang ta'akud, perkara yang mu'aqadah, maknanya perkara yang rumit-rumit, tak ada. Inilah setengah daripada orang dahulu dia cuma telan. Itulah sifat dia panggil sebagai serah, percaya pada guru, dia panggil setengah daripadanya. Berkatnya di situ. Kita apabila belajar lagi payah, kemudian kita kadang-kadang datang nak guru tidak bawa dalil, kita kata guru ni sebagai apa, sebagai tidak alim. Itu yang sebab bagi jadi tidak berkat pada ilmu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita berhenti dekat laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliqi. Jadi ada satu pertanyaan ni. Bila kita berniat, adakah memadai dengan berkata dalam fikiran seperti lafaz niat itu? Ini sebenarnya walaupun ada berkait dengan soalan yang tadi, soalan yang berkait dengan bincang pasal hati awal kuliah tadi. Dia kata, bila kita berniat, adakah memadai dengan berkata dalam fikiran? Kita ingat pada fikiran, berkata dalam fikiran ni, mana ingat ni? Seperti lafaz niat itu. Adakah memadai? Berniat adakah memadai, kita kata. Kita baca niat dalam hati kita. Adakah memadai? Kalau kita duk baca niat dalam hati kita, itu dia panggil hadisun nafsi.
Hadisun nafsi. Jadi itu bukan niat lagi, tu dia panggil hadisun nafsi. Kita duk bercakap dalam hati kita, duk main dalam kepala kita, itu dia tidak panggil niat lagi. Bagaimana ulama fiqh dia kata niat itu ialah kita kata qasdus syai' muqtarinan bil fi'li, itu niat yang sebenar. Qasad, tuju hati kita itu, tekad hati kita itu syai' kepada suatu, muqtarinan bil fi'li, dengan kita buat suatu tadi. Tidak perlu kepada kita baca niat, tak perlu sebenarnya. Sebab niat itu ialah apa-apa yang kita buat, kita sedar dan dengan kehendak kita. Itu makna niat. Tidak mesti kita lintahkan dalam hati kita, tidak. Dan tidak mesti kita baca lafaz tadi usalli, tidak mesti. Itu lafaz. Kalau di mulut dia panggil lafaz. Kalau di hati dia panggil hadisun nafsi, dia panggil. Itu bukan, masih lagi bukan niat. Apabila kita buat itu, buat suatu itu dengan kita buat itu dengan kehendak kita dan kita sedar, bukan dengan paksaan, itu orang panggil niat. Sebab itulah kita dapati kalau orang kata innamal a'malu binniyat, hadis berkait dengan innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan itu sempurna ia dengan niat. Dikira dia dengan ada pahala dan dosa dia dengan sebab ada niat tu. Jadi kalau kita tak niat dalam hati kita, maknanya tidak terlintas dalam hati kita. Kalau kita kata niat itu, kita kata sebut dalam hati atau ingat dalam hati, ataupun tidak lafaz dengan lafaz mulut. Kalau kita kata niat itu lafaz dengan mulut, jadi orang yang minum arak, dia tidak dia tidak akan lafaz sengaja aku minum arak, itu mulut dia. Dan dia tidak lintahkan dalam hati dia sengaja aku minum arak tu, tapi kena dosa dia. Dengan sebab apa? Dengan sebab niat itu ialah qasdus syai'. Dia buat sesuatu tu dengan qasad dia, bukan dengan orang lain paksa, tidak. Bukan dengan tersalah. Muqtarinan bil fi'li, disertakan dengan perbuatan yang dia buat tu. Itu sebab jadi bagi jadi berdosanya. Begitulah juga kita buat pahala apa sekalipun, tidak perlu kan dengan kita niat sengaja aku sedekah, sengaja aku itu. Cuma ulama suruh kita, galakkan kita niat dengan lidah, ingat pada hati itu, supaya kita nak tahqiqkan bagi perbuatan kita itu, nak kuatkan lagi keyakinan kita. Itu saja sebab dia. Bukan masalah niat itu benda yang terlintas dalam hati, tak, dan bukan baca dalam hati, tidak, bukan lafaz dengan mulut, tidak. Cuma ulama suruh galakkan kita niat dengan sebut dengan mulut kita dan lintas pada hati kita itu, untuk kita nak menguatkan lagi perbuatan kita itu. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma ij'alna minal ulama'i syakirin was-salihin was-sabirin wattaqin. Allahumma inna nas'aluka ta'ajjal 'afiyatika wa sabran 'ala bariyatika wa khurujan minad dunya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hingga jumpa lagi insya-Allah pada hari Khamis.